Surat 91. Ila hadratin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal awliya was syuhada was salihin wa ila jami'il arwahil muslimin wal muslimat wa ila arwahi abina wa ummina al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca surah Al-Kahf ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Afahasibal ladzina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Hari ini selawat apa? Selawat Anwar. Selawat yang menjadi penawar bagi hati yang
gundah gulana, memberi memudahkan kita untuk menghafaz segala-galanya, sebab dia bersifat cahaya. Kita kan susah mengapai. Orang utara panggil mengapai, kan? Mengapai ni kalau dalam bahasa bukunya capai tu, kan? Orang yang susah menghafaz doa-doa ke ayat-ayat Al-Quran ke, jadikan ini sebagai zikir harian, selawat Anwar ni. Jadi satu masalah yang tersimpul, tak boleh nak selesai. Jadikan selawat Anwar ni. Sama-sama nak. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamin bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, sahabat-sahabat yang diridhai Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sangat-sangat diridhai baginda sallallahu alaihi wasallam, yang hamba kasihi. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah atas kenikmatan kita masih lagi dapat berkumpul di Masjid Umar Abdul Aziz, walaupun tak kena hari, no? Tak kena hari kan? Ni Khamis minggu keempat, minggu ketiga
Sepatutnya minggu kedua. Kak Yati kata kat saya, tak apalah Ustazah, janji boleh celah. Ada lagi ikut seminggu insya-Allah. Nah, selagi ada hari, selagi ada ruang, tak kira minggu apa ke minggu apa boleh celah, kita celah insya-Allah. Nah, sifat orang yang nak menuntut ilmu dia tak kira waktu. Nah, dia tak kira time, janji dia boleh belajar. Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat atas kurniaan Allah yang mana beri kesempatan lagi kepada kita untuk sama-sama kita menerajui kembali kitab Jauhar Al-Mawquf wa Munabihatil Qulub, iaitu kita masih lagi di dalam perbicaraan ataupun bab kelebihan hari Jumaat. Bersesuaianlah bila mana kita jadikan kuliah pada setiap Khamis ini adalah hari menyambut hari Jumaat. Jadi kita adalah sedikit persediaan lagu cara kita. Yang bukan wali Allah ni, persediaan lagu cara kita. Yang bukan minas solihin, persediaan lagu cara kita. Yang bukan aulia, yang bukan ulama. Kita ini hanyalah seorang awam yang tak punya apa-apa, yang kadang rajin, yang kadang segan, kadang buat, kadang tak buat. Jadi inilah bekalan kita. Kita cuba menyelami dasar hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang dipunggah keluar oleh ulama terbilang, lalu dikarang, diletakkan di dalam sebuah kitab yang bernama Al-Jauhar Al-Mawquf Munabihatil Qulub. InsyaAllah hari ini kita sambung pada muka surat 91, dekat sambungan perenggan dia tulis riwayat bahawasanya Allah Ta'ala. Bagi siapa yang baru buka kitab ataupun bulan sudah dia tak main, dia tak hadir dalam kuliah, sama ada di alam maya ataupun secara bersemuka, sambungan hari ini muka surat 91 pada perenggan riwayat bahawasanya Allah Ta'ala. Jumpa dah? InsyaAllah nah. InsyaAllah jumpa. Ada lagi yang nak beli kitab ke? Ada nak? Ada lagi seorang. Nanti saya maklumkan dekat sahabat kita yang membekali kitab. Tapi kitab Rumi ni dia mahal sikit lah. Dia dalam 40 lebih. Tak apakah? Kalau Jawir itu sahabat-sahabat kita pakai buat wakaf. Kalau Rumi dia mahal sikit. Tak apa dah. Kalau nak dibandingkan dengan sepasang kasut kita, apalah sangat dengan sebuah kitab yang berharga 40 lebih. Tidak? Yang mana ini adalah bekalan untuk kita bawa mati. Ju ada lagi Ju. InsyaAllah nah. Nanti jumpa Ju nah, dia pembekal kita insyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Riwayat bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan satu malaikat baginya 40 tanduk. Antara satu tanduk kepada satu tanduk itu 1000 tahun. Atas tiap-tiap satu tanduk itu atas 40 saf daripada malaikat. Pada mukanya matahari dan pada belakangnya bulan. Di atas dua dua pelipisnya segala bintang. Maka apabila adalah pada hari Jumaat, sujud ia bagi Allah Ta'ala dan berkata ia, Allahumma ghafirli liman sallal Jumaat min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang maksudnya, hai Tuhanku, ampunkan olehmu bagi orang sembahyang Jumaat daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu hadis, satu riwayat ni, satu hadis yang dibawa datang daripada perkataan baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu diterjemahkan oleh para sahabat, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala telah menciptakan satu malaikat. Malaikat ni berupa satu bentuk yang besar, yang mana dia kata ada 40 tanduk.
Kita jangan bayangkan 40 tanduk tu nak tumbuh kok mana tu. Kalau kita kata Jibril itu memiliki 600 sayap, lagilah tak tergambar. Tang mana sayap tu tumbuh sampai 600. Ini malaikat yang digambarkan dalam hadis ni, dia mempunyai 40 tanduk. Tumbuh daripada arah mana tak diketahui, sebab dia pun bukan berbentuk seperti manusia biasa atau binatang-binatang. Jangan bayangkan lembu, jangan bayangkan kerbau, jangan bayangkan selada atau binatang-binatang bertanduk yang sama waktu dengannya. Nah, kalau kita bayangkan, kita jadi pelik. 40, hak 2 ni pun kita dah tengok, naik tanduk, naik 3, terus panggil TV3 buat liputan. Viral habis. Lembu tanduk 3. Yang ni malaikat ada tanduk 40. Tak boleh nak dibayangkan. Saya kata akal kita yang sempit, yang kita tengok, apa yang kita perhati, yang itulah kita ilhamkan, yang tu yang kita bayangkan. Sebenarnya pada dunia Allah, pada arasy Allah Subhanahu wa taala, adanya makhluk yang tak terlintas pada pemikiran kita, pada angan-angan kita, pada bayangan kita. Makhluk ciptaan Allah yang maha hebat. Allah itu maha hebat, penciptaannya lebih hebat. Dia bagi dekat kita ni kan, dia kata dia ada 1000 rahmat. Satu je dia bagi dekat kita, yang kita pakai share dengan semua binatang ni, kita pakai kongsi seorang sikit. Yang lain tunggu di mana? Tunggu di syurga nanti. Itulah yang kita duk tunggu ni lah. Bukan tunggu sajalah. Bukan tunggu lagu Pungguk Rindukan Bulan tu. Dia kata dia memiliki 40 tanduk itu. Di antara satu tanduk kepada satu tanduk, kalau kita berjalan kaki 1000 tahun baru sampai. Jarak di antara satu tanduk kepada satu tanduk yang lain, bukan satu tanduk kepada tanduk yang ke-40 dah. Satu kepada satu. Dia nak abang apa ni? Nisbah besarnya malaikatnya Allah Ta'ala cipta ni. Besarnya fizikal malaikatnya Allah Ta'ala cipta ni, sehingga akan jarak daripada satu tanduk kepada satu tanduk yang lain. Kalau kita berjalan kaki, kita manusia di dunia ni berjalan kaki ambil masa 40 tahun untuk sampai ke perenggan tu. Kita kalau orang suruh berjalan 4 jam pakai. Yang kita baca 40 minit. Berjalan kaki 40 minit. Oh, dia punya hinyak lah, jalan jauh. Tambahlah nak berjalan kaki 40 tahun. Kalilah berapa ratus, berapa ribu kilometer. Itu dia nak abad nisbah besarnya fizikal malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan. Dia ada berapa tanduk? 40 tanduk. 40 kali dengan 1000 tahun. Kali sendirilah. Dan dia kata atas tiap-tiap satu tanduk itu ada 40 saf daripada malaikat. Ada malaikat lain pula yang duduk di atas satu tanduk itu, ada saf. Kita baca saf lagu kita ni lah. Kita bila sebut saf, kita bayangkan saf yang ada di dalam musalla, dalam masjid. Itu bayangan kita. Pada setiap satu tanduk tu ada 40 saf malaikat. Kita ni nak dapat 40 saf, tambahlah sembahyang-sembahyang waktu. Paling kuat 2 saf. Masa macam ramai dah. Tarawih naik sikit. Campur orang perempuan boleh sampai keluar. Sat saja. Dia main, dia hari dia makan kenyang, dia luruhlah lagu pacak tu. Bila dia kenyang, dia gugurlah. Tapi alhamdulillah ada sahabat-sahabat kita yang ikat perut tak mau makan lagi. Dia kata kalau dia makan nasi, dia tak larat pergi tarawih. Dia boleh tak makan. Alhamdulillah pada penciptaan Allah, sahabat-sahabat yang soleh dan solehat tu. Bila setiap satu tanduk tu ada 40 saf daripada malaikat. Pada mukanya, jangan bayang macam binatang tau nak. Nak hidup bayang macam muka lembu, dah ada tanduk. Jangan bayang, benda ni benda tak terbayang. Allah cerita aja dekat kita nak. Ada apa pada mukanya? Pada mukanya ada matahari, di depan wajah dia ada matahari. Bermakna
Dia besar daripada matahari. Matahari itu dah cukup besar lah. Tapi malaikat ni dia besar daripada matahari. Ini sebuah kekuasaan Allah dalam penciptaan makhluknya. Kita ni yang boleh ukur besar apa yang kita nampak di mata. Sebenarnya di luar sana ada makhluk yang lebih besar, yang tak terlintas pada fikiran kita. Betapa kedilnya makhluk yang bernama manusia. Sebab tu jangan sombong, jangan takabur, hang tak besar mana pun. Dan kemudian pada belakangnya, di depan mukanya ada matahari, di belakangnya ada bulan. Besar. Bulan dan matahari hampir sama besar. Dan di atas dua pelipisannya. Pelipis ni apa? Pelipis ni apa? Siapa tahu pelipis ni apa? Nak kata macam mana? Kenin ke? Kenin kan kok sini lah. Dua pelipis. Betul tak? Betul tak? Fahaman saya. Di antara dua ni. Wallahualam, Allah lah yang lebih mengetahui. Apa yang ada di antara dua pelipisannya? Segala bintang, rupanya bintang dia. Yang Allah Ta'ala sebut. Kullu falakin yasbahun. Tiap-tiap apa yang ada di langit, cakrawala Allah Ta'ala itu, mereka itu bertasbih memuji Allah. Dan mereka itu berenang-renang, maksudnya bergerak-gerak. Inilah bintang-bintang. Bintang-bintang yang punya banyak tu hanya duduk di pelipis dia sahaja. Allah Ta'ala nak cerita apa ni sebenarnya? Nak cerita pasal malaikat ke ni? Dah. Maka dia kata, apabila pada hari Jumaat sujud ia bagi Allah Ta'ala sambil berkata, Allahumma ghafir liman sallal Jum'ah min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala nak cerita, nak bagi tahu dekat kita, makhluk dia yang punya besar, yang ada 40 tanduk, yang jarak tanduk pertama ke tanduk yang kedua 40 tahun perjalanan, yang pada setiap satu tanduk itu ada 40 saf malaikat yang sedang bersaf-saf, yang mana dikatakan pada wajahnya ada matahari, pada belakangnya ada bulan, pada dua pelipisnya ada bintang. Tetapi kata Allah, pada setiap hari Jumaat dia sujud pada Allah. Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Makhluk yang punya besar macam tu pun sujud pada hari Jumaat. Takkanlah makhluk sekerdil kita ni tak mau sujud pada Allah. Malu kalau orang yang tak mau pergi Jumaat ni, Tapi sayangnya dia tak tahu. Dan dia buat-buat tak tahu. Sanggup lari tak mau pergi sembahyang Jumaat. Duduk dalam rumah. Menyorok. Sebab apa? Sebab tak mau sembahyang Jumaat. Tak malukah kepada makhluk yang hebat yang sedang diceritakan ni? Punya besar dia, tapi hari Jumaat dia sujud dengan satu doa yang dia rafakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah maghfir, ya Allah ampunkanlah liman solat Jumaat, bagi mereka yang bersolat Jumaat di kalangan, dia khususkan di kalangan siapa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak khususkan pada umat yang terdahulu. Pada umat Nabi Nuh dia tak khususkan. Pada umat Nabi Musa dia tak khususkan. Pada umat Nabi Isa. Tetapi dia khususkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Seluruh para malaikat semuanya mengiktirafkan dia kekasih Allah. Bila dia kekasih Allah, semua pagat puji kekasih Allah. Dan kita yang menjadi umatnya adalah di antara kekasih Allah dan kekasih para malaikat. Malulah kalau tak mau sujud. Ada yang tak mau? Ada ramai yang tak mau sembahyang Jumaat.
Sanggup lari pun tak apa. Janji jangan suruh dia bersolat Jumaat. Sedangkan makhluk ni Allah Ta'ala ciptakan dengan besar, memiliki kehebatan pun sujud. Apa yang Allah Ta'ala nak habaq betul-betul dekat kita? Ini satu tempelakan, satu penghinaan Allah Ta'ala kepada orang yang tak mau sembahyang Jumaat. Ini kata bahasa kias daripada Allah. Macam mak nak sebeletiak dekat anak. Hantar dia tu lagi besar pangkat dia. Tapi dia sanggup turun main jalan kaki pakai selipar je pun. Nak ambak lah orang pangkat besar. Sanggup mencemar duli. Kan? Kalau kata raja ni jalan kaki terus mencemar duli lah. Jalan kaki di bawah jejak tanah. Itu raja-raja apatah makhluk ni. Sujud kepada Allah Ta'ala. Bahkan berdoa. Masih terus mengungkapkan doa minta diampunkan umat Muhammad yang bersujud pada itu. Rugi kalau siapa yang tak sujud, tak dapatlah dia. Kita orang perempuan macam mana? Kita orang perempuan dapat. Kita solat Zuhur, dapat. Sekejap lagi bila dah Ustazah baca dekat semua kaum ibu bab sembahyang Jumaat, kami tak boleh nak pi. Jom kita pakai ramai-ramai pi. Dah jadi ajaran sesat pula Ustazah ni dah. Okey. Kita solat hari Jumaat, solat Zuhur di rumah, dapat pahala dan termasuk dalam doa makhluk Allah yang besar ini. Insya-Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul ayami yaumul Jumaah. Yang ni selalu sahabat-sahabat kita pakai ucap. Bila main subuh Jumaat, pagi Jumaat tu, salam Sayyidul ayam. Kan? Apa maksud Sayyid? Penghulu. Yang kita duk sebut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid ni penghulu, ketua. Ketua. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam penghulu bagi segala hari itu ialah hari Jumaat. Yang ni adalah afdal daripada segala hari. Kalau kata penghulu ni orang nombor satu lah. Kalau orang masuk satu-satu kampung orang nak cari penghulu. Kalau orang masuk satu-satu negeri orang nak cari gubernur. Kalau orang masuk ataupun orang cari ketua menteri. Kalau orang masuk satu-satu negara orang nak cari Perdana Menteri ataupun raja. Jadi dia adalah ketua bagi segala hari, iaitu hari Jumaat. Dan tersebut di dalam Jami'us Shaghir, penghulu segala hari pada Allah Ta'ala itu hari Jumaat, terlebih besar daripada hari Nahar dan hari Raya Fitrah. Dan adalah pada hari Jumaat itu 5 perkara padanya. Ya, bang. Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dipetik daripada kitab Jami'ul Shaghir, yang mana katanya Allah Ta'ala memandang hari Jumaat ini lebih mulia daripada hari Nahar. Hari Nahar ni hari apa? Raya Kurban. Tulis kat situ. Catat kat situ. Sekejap lagi balik pergi nak mutalaah sorang-sorang. Asal dia habaq dah Nahar tu apa? Nahar ini adalah hari Raya Kurban. Kita panggil Raya Haji. Aidil Adha. Nahar ni maksud jemur daging. Jemur daging. Hari Raya Aidil Adha dan Hari Raya Fitrah. Aidil Fitri. Aidil Fitri. Kembali kepada fitrah. Kita ni kalau kata raya tu, nama pun raya. Kan? Kita rasa hari yang terbaik, yang terbesar. Tentulah di antara keduanya. Tak raya haji, raya puasa kita panggil. Rupanya di sisi Allah Ta'ala, dia ni lagi baik daripada raya haji dengan raya puasa. Apa dia? Hari Jumaat. Subhanallah. Sebab itu banyak hadis didatangkan tentang cerita kelebihan hari Jumaat ni. Hari Jumaat berperbanyakkan sedekah. Macam kita tiap-tiap kala raya buat kuih ni, rendang 4-5 jenis rendang. Rendang hak kering seroi, serunding dia panggil. Dia buat rendang juga tapi dia bagi kering seroi, jadi serunding.
rendang daging ada, rendang ayam ada, rendang kerang ada, hati saja ada, biji mata saja pun ada. Ha? Dan ikan bilik ada, ikan kayu ada. Pasal apa? Nak jamu orang, itu makan percuma. Nama pun rumah terbuka. Memuliakan hari-hari raya Aidil Adha ataupun Aidil Fitri. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, hari Jumaat lebih mulia daripada keduanya hari. Maka datanglah beberapa warid ataupun hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkanlah bersedekah walaupun hanya sebelah tamar. Sebelah tamar. Bila sahabat ni dengar kata bersedekahlah walaupun sebelah tamar, depa tu tak ada apa, ahli sufa ni tak ada apa nak makan, adalah dapat tamar seorang sebiji ni, belah ni kan, tamar kita senang koyak dia anak ni, belah ni bagi nak ambil syafaat ataupun keberkatan pada hari Jumaat. Bersedekahlah. Pasal apa? Sebab dia lebih baik daripada Aidil Adha ataupun Aidil Fitri. Dan padanya, kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumaat itu ada berlaku 5 perkara. 5 perkara apa ni? 5 peristiwa berlaku pada hari Jumaat. Yang pertama, peristiwa apa? Diciptakan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam, pada penciptaan Allah Subhanahu wa taala, lengkap kejadiannya. Kan saya bagi tahu dah awal-awal itu, dia ni dicanai, diuli dengan permukaan tanah yang bercampur-campur. Ambil sana sikit, sini sikit, sini sikit. Itu kita hari ni macam-macam color, kan? Macam-macam warna kulit. Tengok-tengok kulit aku ni seorang matang, mungkin dia lihat tanah yang hitam-hitam nak merah tu kot. Ada yang putih segelap, ada yang putih kemerahan, ada yang gelap pekat. Okey, semua itu adalah hasil penciptaan Allah yang maha indah. Indah dengan cara dia. Kita jangan menghina apa-apa kejadian makhluk, kerana semua itu adalah ciptaan Allah. Bermakna kalau kita menghina satu-satu kejadian makhluk, kita menghina pencipta dia. Haram. Dia tu punya hitam legam sampai nampak biji mata saja. Gigi pun kalau kerja, nak kata dekat siapa tu? Bilal yang hitam legam tu, ada dah bunyi tapak kaki dia di syurga. Hang yang putih selah ni tak tahu tang mana. Jangan. Haram. Itu Allah yang buat kepada dia. So ni kalau kata berpeluang masuk ke syurga, tengoklah. Tegak je Bilal Allah Taala nak bagi baru hampa teringin kan. Baik. Pada hari Jumaat selepas dicanainya tanah adim, permukaan tanah itu, maka disempurnakan, ditiupkan roh. Kalau dalam surah Al-Insan dicerita, Allah Taala cerita dalam surah Al-Insan, ini tafsir Jalalain bila dicanai-canai, salsalin kal fakhar, dalam surah Ar-Rahman dia kata manusia itu diciptakan daripada tanah tembikar, tanah liat yang dicanai-canai, kemudian diletakkan untuk beberapa lama, selama 40 tahun letak dulu di tepi syurga, tak masuk lagi. Bertepatan dengan Sayyidul Ayyam pada hari Jumaat, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan infaqir ruh kepada malaikat Israfil alaihi salam untuk tiupkan roh. Berlaku pada hari Jumaat. Bila ditiupkan roh, hiduplah Adam yang kata dibiarkan menjadi sol-sol. Sol-sol ni tembikar kering, kita panggil tanah liat. Kan orang yang buat apa? Orang yang buat labu sayung, pasu. Dia pun bukan kata buat-buat terus. Ni no, depan tu dijemur. Lepas jemur bakar dulu.
Betul tak no? Nak bagi kuat. Bukan nak kata Allah Ta'ala ni tak kuat. Dah. Tapi itu cara penciptaan Allah pada kejadian, asal kejadian manusia. Dan ditiupkan roh pada hari Jumaat. Peristiwa paling besar. Penciptaan, tiupan roh kepada Nabi Adam alaihissalam, bapa bagi segala manusia. Kitalah. Nah, kitalah. Allah Ta'ala sebut banyak kali tentang penciptaan Nabi Allah Adam dalam Al-Quran. Okey, apa peristiwa yang kedua? Padanya diturunkan dia daripada syurga ke bumi. Nah, rupa-rupanya Allah Ta'ala turunkan Nabi Allah Adam alaihissalam bersama dengan isteri baginda, iaitu Sayyidatina Hawa, mak kita lah. Nah, ada yang panggil nenek kan? Nah, juga berlaku pada hari Jumaat, yang mana kisahnya telah pun Allah Ta'ala rakamkan di dalam beberapa surah. Di antara surah yang masyhur cerita tentang Nabi Allah Adam alaihissalam dengan Sayyidatina Hawa, iaitu dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ada penciptaan Allah dan macam mana Allah Ta'ala hantarkan sepasang suami isteri itu ke muka bumi ini dalam fizikal manusia biasa, dalam keadaan tak ada berpakaian, hanya daun-daun yang menutup bahagian kemaluan. Dihantar ke bumi, bukan secara bersama tetapi dipisahkan kedua-duanya. Jauh berpisah, walaupun boleh berbicara sesama sendiri, dan dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah, selepas 40 tahun mereka berpisah dan mereka bertemu di mana? Di Jabal Rahmah. Padang apa? Padang Arafah. Pertemuan Nabi Allah Adam bersama Sayyidatina Hawa. Okey, itu peristiwa yang kedua. Peristiwa yang ketiga, padanya wafat ia. Wafat siapa? Wafat Nabi Allah Adam. Dia diciptakan hari Jumaat, dia wafat juga pada hari Jumaat. Kalau kita tengok baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada 12 Rabiul Awal, hari Isnin. Wafat pun juga 12 Rabiul Awal, hari Isnin. Kita ni beringat-ingat nak sambut birthday, sini dah duk berbunga-bunga hati. Aku tahun ni nak dapat hadiah apa rambutnya. Aku nak dapat apa? Aku nak dapat apa? Kot aku nak mati lah kot. Hari ulang tahun, selamat panjang umur, kiamat. Tengok-tengok hari tu, hari kematian. Beringat, takut, bersyukur, takut kan. Itu saya kata orang Islam tak takut nak mati. Dia memang tak takut mati, tapi dia takut apa dia nak bawa pi. Kalau tanya dia bila pun bekal tak pernah cukup. Cukup dah lagi tak cukup. Bila nak cukup? Sampai bila-bila tak cukup. Kalau nak matilah ni boleh. Kalau dia main tanya tak boleh selalulah. Tapi kalau dia ambil redha lah. Sebab yang hidup itu pasti menemui mati. Wafatnya juga pada hari Jumaat. Allah. Dan peristiwa yang keempat berlaku pada hari Jumaat. Padanya Sa'atul Ijabah. Ini kita dah baca dah pada bulan-bulan yang terdahulu. Sa'atul Ijabah. Apa maksud Sa'atul Ijabah? Satu masa diterima doa. Sa'ah ni masa, ijabah ni diterima doa. Dia ada kata, tiada meminta seorang hamba padanya akan Allah Ta'ala sesuatu melainkan diberi akan dia selama tiada meminta akan yang berdosa seperti memutuskan rahim. Okey. Dalam hari Jumaat ini dia ada 1 saat, 1 jam. Di antara jam-jam tu 24 jam yang Allah Ta'ala bagi, dia ada beberapa detik, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana detik itu dipanggil sebagai Sa'atul Ijabah, detik yang diijabkan doa, dimustajabkan segala doa, diterima dan diberi. Yang mana saya sebut kemarin, kemarin dulu, antara jumhur ulama mengatakan lebih kurang
dalam setengah jam sebelum masuk waktu maghrib pada hari Jumaat. Walaupun ada setengah ulama kata iaitu pada ketika mana khatib baca khutbah, dia duduk. Kan khutbah ada dua kan. Bila habis khutbah pertama dia akan duduk sebentar. Waktu tu berebutlah baca doa. Berebut ambil doa. Kerana di situ adanya sa'atul ijabah. Setengah ulama kata sebelum terbenam matahari pada hari Jumaat, setengah jam sebelum masuk maghrib. Cari waktu ijabah. Kalau lah nak cari, kalau tak cari dia tak heran juga. Dia duduk melepak sembang sampai orang azan. Tak ada no. Baru dia bagi. Baru dia angkat sauh dia. Tapi sebenarnya ada di antara kedua-duanya, atau wallahu alam mungkin ada pada setiap hari Jumaat bermula daripada permulaan Jumaat hingga sampai ke akhirnya. Allah sahaja yang tahu. Kenapa Allah Ta'ala tak mahu beritahu kat kita? Sebab dia nak suruh kita sentiasa berjaga-jaga. Mungkin saat ni, atau mungkin kita tengah duduk masak tu adanya sa'atul ijabah. Siapa tahu? Atau mungkin waktu kita sedang solat. Siapa tahu? Ini rahsia Allah. Yang mana kata Allah tak ada satu pun yang dapat saat ni. Dia minta aku tak bagi. Aku pasti bagi kecuali kepada sejenis manusia aku tak bagi. Itu yang suka memutuskan silaturahim. Jangan putuskan silaturahim. Sama-sama kita, sama-sama dengan adik-beradik lagilah jangan. Senyum pilah walaupun pahit. Aku tengok dia tak boleh pandang apa. Tak boleh pandang, aku tengok terus kali duk lain. Di antara menghubungkan silaturahim, ambil lama tak tengok dia, sekurang-kurangnya mesej lah. Ni kan senang, no? Bagi salam assalamualaikum. Dia tengok-tengok nama kita naik ni, Persepo ni, tak duduk, main bagi salam dekat aku. Tak marah balik. Yang tu dia punya pasal dia dengan Allah. Tadi nak masuk Ramadan, nak masuk Jumaat, hubungkanlah silaturahim yang dah lama terputus bimbang, doa tak diijab, doa tak diterima oleh Allah. Apa dia peristiwa yang kelima? Kata Allah Ta'ala, padanya berdiri hari kiamat. Maksud berdiri di sini apa? Berlaku. Cantik. Satu-satu perkataan yang kita rasa baca ni pelik. Kiamat boleh berdiri rupanya. Qiyam tu dah berdiri. Berlakunya hari kiamat. Maka tiada daripada malaikat yang muqarrabin. Muqarrabin ni apa? Malaikat yang dekat dengan Allah. Siapa dia malaikat yang dekat dengan Allah? 10 yang malaikat yang kita doa apa itu. Kan kita wajib tahu sekurang-kurangnya 10 malaikat sekurang-kurangnya. Budak-budak tadika selalu diajar. Mari mengenal 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Budak-budak tadika dia apa lalu tu? Dia balik main duk kata kat kita hak tua merga ni. Pandai cucu aku ni lah. Sebut satu dengan tugas. Tok pun lupa. Kita ingat apa? Malik Ridwan, penyanyi. Pasal nama Malik Ridwan. Hak Munkar dan Nakir tak mau sebut. Rokai dengan Atik yang tu ada sentiasa. Ini yang disebut sebagai muqarrabin. 10 malaikat yang kita sebut nama dia yang wajib kita hafal. Kemudian jangan hafal saja, tahu tugas dia. Itulah yang disebut malaikat muqarrabin. Dia kata tiada berdiri daripada malaikat yang muqarrabin, dan tiada langit dan tiada bumi dan tiada angin dan tiada bukit dan tiada batu dan sekaliannya, melainkan takut daripada hari Jumaat, yakni daripada berdiri kiamat padanya dan hasyar dan hisab. Tu dia. Dia pun punya takut sebenarnya bila mai hari Jumaat ni, malaikat-malaikat semua pakat takut.
Begitu juga dia kata langit dan bumi bimbang. Bila nak mai hari Jumaat ni, dia pun takut. Kita kata ketak. Kita pergi ketak. Hari yang mana dijanjikan akan berlakunya hari kiamat, dia pun semua rasa takut, rasa bimbang dia kata. Kerana dia kata berlakunya kiamat pada hari Jumaat. Kita yang tak takut, siap janji. Jumaat ni kita pergi lah. Tak ada rasa. Walhal kalau Allah Ta'ala sebut di sini, dia kata sekalian malaikat yang muqarrabin ada di langit dan juga di bumi. Begitu juga angin. Semua pakat takut. Bukit bukau, batu batan, sekaliannya takut kepada hari Jumaat. Bimbang datangnya hari hisab, hari hasyar. Hari hasyar ni apa? Hari dikumpulkan. Hari hisab ni hari apa? Hari diperhitungkan. Ya? Hasyar ni kumpul. Memang kita akan berkumpul. Hingga disebutkan pada mahsyar. Kemudian kita dihisabkan. Disebut juga dengan nama Yaumul Hisab. Hari yang dia akan diperhitungkan. Setiap satu amalan, setiap satu saat yang berlalu dalam kehidupan kita, kesemuanya akan dibicarakan oleh Allah Ta'ala. Takutlah kita pada perbicaraan Allah Ta'ala. Yang mana Rasulullah selalu sebut. Jangan tinggal, Rasulullah kata kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, jangan kamu tinggal doa ini. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Barang siapa yang dihisab dengan hisab yang mudah, berbahagialah dia. Sebab kira cincai-cincai lah, tak sedap berkira sangat lah. Tapi kalau dibuat secara terperinci, satu-satu celakalah, kata Rasulullah. Habis dia cek satu-satu. Lama, seorang-seorang tu lama. Sedangkan mahsyar itu amat azab keadaannya. Dan kemudian sikit lagi dan sabda Nabi SAW, man ightasala yaumal jum'ati kuffirat dhunubuhu wa khatayahu. Barang siapa mandi pada hari Jumaat, dikifaratkan segala dosanya dan segala kesalahannya. Alhamdulillah, mandi ni waktu bila? Bagi lelaki waktu dia nak pergi sembahyang Jumaat. Walaupun dia dah mandi dah pagi, dia kata tak payah mandi, tadi dah mandi dah. Tapi dia nak pergi sembahyang Jumaat, dia sunat mandi. Kerana pada mandian dia nak pergi sembahyang Jumaat itu adanya kifarah. Apa maksud kifarah ni? Hapus. Kifarah ni maksud dia hapus. Dihapuskan segala dosanya dan segala kesilapannya. Kota yang maksud segala kesilapan dan segala dosa yang dilakukan akan dihapuskan seperti mana gugurnya air daripada badan dia. Gugurnya air daripada badannya, begitulah gugurnya dosa-dosa dia. Tetapi bukan dosa besar. Bukan dosa kita dengan orang. Kalau dosa kita sesama makhluk, kita kena cari. Kena pergi minta halal, kena pergi minta ampun. Kalau kata dosa-dosa besar, kena cari Allah. Jangan tak bertaubat. Kena banyak-banyak bertaubat. Namun dosa-dosa kecil yang terpalit hari ini, kita ni kalau nak tengok dosa-dosa kecil punya banyak dekat kita ni, melekat berbulu lagu magnet yang kita gawe dalam habuk besi tu. Lagu tu lah, berlambak-lambak. Tengok orang tu, mulut tak kata, hati detik. Bismillah. Kita bawa kereta, kata kat motor di depan, kata kat kereta di depan. Kata dia ni tak kerti driver ke, dia ni lesen terbang. Dia ni mabuk ke apa ni? Dia punya kata, sorang-sorang saja. Itu semua melekat tu melekat kat kita. So kata, ish, awak kata dia ni gila ke? Ambil Berlambak dosa kita ni banyak sangat-sangat.
Kalau orang perempuan pula nak mandi waktu bila? Disunatkan bagi perempuan mandi sebelum fajar. Yang ni sebelum subuh hari Jumaat. Lah ni mana ada sejuk dah, lah ni panas. No? Lah ni panas. Bangkit bagi awal sikit bolehlah mandi. Mandi sebelum subuh. Nak ambil syafaat sunat hari Jumaat. Jadi saya nak bagi sedikit sagu hati hari ni sebelum kita akhiri kuliah hari ni, dipetik dari satu hadis Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala, yang mana kata Nabi SAW, umat aku ini lemah. Nabi tahu kita lemah. Dia masa awal dia kuat, masa hujung dia semakin lemah. Jadi Nabi kata kepada seorang sahabat, siapa dia? Anas bin Malik, sahabat yang selalu berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda, mahukah kamu aku ajarkan satu doa yang apabila dibacanya doa ini, kamu akan memiliki kekuatan dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Kita ni awal saja semangat. Mai pertengahan dia dah makin nak orang dah. Mai penghujung dia lupa dah bulan tu bulan Ramadan. Jadi kata Rasulullah, kamu akan sentiasa merasa semangat Ramadan, berkatnya daripada awal hingga akhir. Dan dia duk pulun situlah kekuatan jasmani dan juga rohani. Sahabat kalau Rasulullah tanya macam tu, nak selalulah macam kita lah, nak selalu tulis sat ustazah, tulis fotostick bagi seorang satu, lipat-lipat buah dalam kitab, simpan. Ke depan kita jumpa lagi. Okay, saya nak bagi saya nak bagi je. Tak lagi saya bagi dekat kat ayah. Ayah tolong fotostick, ataupun mungkin kita boleh post melalui WhatsApp untuk sahabat-sahabat yang tak hadir pada hari ni. Saya tak sempat fotostick bagi ni . Okay, doa awal Ramadan agar mendapat berkat dari awal hingga akhir. Ikut saya baca dulu walaupun tak nampak. Okey, ikut saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ahillahu alaina bil yaumi wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Allahumma inna ahillahu alaina bil yaumi wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Sekali lagi, Allahumma inna ahillahu alaina bil yaumi wal imani was salamati wal islami wa rabbi wa rabbukallah. Okey, yang mana yang bermaksud ni Rasulullah ajak terus ini doa dipanggil doa warid, doa mutawatir yang datang daripada lidah Nabi SAW. Dia ajak sendiri. Maksud dia kata, ya Allah, ya Tuhan kami mohon hadirkanlah awal Ramadan kepada kami dengan penuh ketenteraman dan penuh kekuatan iman, sihat tubuh badan, selamat sejahtera, wahai Tuhanku dan Tuhan sekalian makhluk. Nak baca ketika mana ni? Baca ketika menjelang Ramadan. Jadi kita ni Ramadan tak lama dah tak lambat dah Ramadan.
tolak pi tolak mai lebih kurang dalam 10 hari. Kalau kita kira lebih kurang 10 hari. Jadi siapa yang dah dapat doa ini boleh dilakukan, dibuat amal daripada sekarang. Ubat paling kuat Rasulullah tinggalkan kepada kita untuk kita jadikan amalan bagi memasuki ruangan Ramadan. Nanti boleh share. Sekejap lagi tangkap bubuh dalam grup, kemudian share. Dan saya tahu Kak Yah ni dia rajin foto state, nanti foto state banyak, boleh kita share-share, kongsi seorang sikit dengan para sahabat. Okey, insya-Allah untuk sahabat-sahabat alam maya sekejap lagi dia panggil pun sekejap lagi je. Lepas seminit sekejap lagi masuklah. Alhamdulillah. Dunia hari ini penuh dengan teknologi tinggi, penciptaan Allah yang Maha Esa, penciptaan Allah yang Maha Hebat. Segala kerja jadi mudah. Kan? Ibu jenuh nak salin. Lah ni habis sangat. Mana dia mesej tu hilang dah. Tolong pusat tak lagi pakat masuk ni. Orang ni bagi, orang ni bagi semua nak share, nak kongsi pahala. Jadikan amalan itu adalah hadiah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kekuatan rohani dan juga jasmani. Rohani ni jiwa. Jiwa kita perlukan kekuatan untuk menerajui madrasah Ramadan. Dan kita punya jasmani perlukan kekuatan untuk nak beramal ibadat, nak puasa, nak bertarawih. Kita yang itulah nak tarawih. Tak dapat 20 dapat 8 pun jadilah. Tak dapat 8 dapat 4, tak dapat 4 dapat 2, tak dapat 2 tambah terus. Jadi juga kan tambah terus. Jadi juga. Jadi-jadian. Okey, wallahu a'lam. Insya-Allah ada rezeki nanti kita sambung. Ada rezeki daripada Allah, kita akan sambung satu hadis daripada Nabi, inna yaumal jum'ah wa lailataha arba'atun, insyaallah taala. Sebab sepanjang Ramadan kali ini saya buat kuliah kerana kita cuti lama sangat. Dulu setiap Ramadan saya akan cuti sebab tak ada cuti. Tapi Allah Ta'ala dah bagi dekat kita cuti PKP sampai naik tuli punya duduk di rumah, kan? Jadi Ramadan saya tak cuti. Namun kalau kata tak hadir secara bersemuka, ada melalui Google Meet. Wallahu a'lam. Baik, kita buka soalan insya-Allah. Ada soalan nak tanya apa-apa? Sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Tentang cerita pasal malaikat yang ada 40 tanduk tu. Kan? Yang tu kan? Dia sujud kepada Allah, dia berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosa bagi orang yang sembahyang di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalan yang Kak Jana tanya kepada saya, bagi umat lain dapat tak? Tak ada. Tak dapat. Untuk umat-umat lain tak dapat. Sebab apa? Umat-umat yang terdahulu mereka tak ada solat Jumaat lagi. Umat-umat yang terdahulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tak ada solat Jumaat lagi. Yang istimewa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila disyariatkan satu-satu syariat tu, maka itulah keistimewaan dia, anugerah untuk Allah Taala imbalkan pahala. Gandakan pahala. Bersyukur sebab kita jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang terpilih insya-Allah taala. Terima kasih. Ya. Allahumma inni. Kalau baca seorang-seorang Allahumma inni. Tapi saya kata saya suka baca Allahumma inna. Kita
hadiahkan pada seisi rumah yang ada dalam rumah tu. Ya Allah, ya Tuhan kami ni nak abang, kami ada lah. Mungkin anak-anak kita, zuriat kita, suami kita yang tak dapat doa tu. Jadi kita mewakili. Kita mewakili. Sebab Rasulullah aja Allahumma inna. No? Jadi kalau kita gunakan inna, kami ini, maksud dia bukan kita nak besarkan diri kita dengan Allah, tapi kita nak mewakili yang ada dekat-dekat dengan kita ni. Nak berdoa bagi mereka. Allah Alam. Sama-sama kasih. Ada soalan lain? Ya. Kiamat. Meninggal dah. Okey. Tanda kiamat ni salah satu daripada tanda kiamat lahirnya Nabi SAW. Tanda dunia ni hampir kiamat. Bagi kita 1500 tahun yang lalu kita rasa macam dah lama dah. Di sisi Allah setengah minit sahaja. Jadi soalan yang Kak Simon tanya ni, ulama dari daripada dulu meninggal, mana ada yang hidup sampai gelap. Bahkan Imam Nawawi umur 40. Tanda kiamat, memang tanda kiamat. Cuma kita yang rasa lama. Tu kata nak kiamat, tak kiamat pun. Sebenarnya di sisi Allah ni sangat-sangat. Sikit sangat-sangat. 1500 tahun baru ada 1 minit. Di sisi Allah. Di sisi kita makhluk biasa ni kita rasa lama. Kalau lah dia kata 5 minit lagi nak kiamat, itu perkiraan akhirat. Bermakna tunggulah. Lama sangat dah. Berapa? 4,000 tahun lagi. Bagi kita rasa lama. Di sisi Allah 5 minit je kot. Itu maksud dia. Memang dari bagi kita dahulu kala. Bagi Allah bukan dahulu kala. Allah. Okay, soalan seterusnya. Sahabat alam maya ini tak ada siapa ke? Yes. Okey, baik. Cerita tentang puasa. Puasa ni, kalau kita tinggal dengan sebab haid dan nifas, dia tak payah buat video. Tak ada. Tapi kalau dia masuk Ramadan lain, tu yang dia jadi kena banyak video. Maksudnya kalau puasa tu sudah kita banyak tahlil dengan sebab haid. Lepas tu sampai bertemu Ramadan ni kita tak dapat bayar. Baru kena video. Baru kena video. Tetapi selagi tak masuk Ramadan ni kita duk banyak puasa, tak payah bayar video. Dia jadi double bila nak tahun. Tahun ni tak boleh bayar ambil. Tahun depan pun tak boleh bayar ambil. Itu yang dia jadi double. Tapi puasa tak double. Video saja yang double. Kita banyak-banyak puasa, terhenti video tu. Tak payah dah double dia. Macam orang yang tinggal puasa dengan sebab haid dan nifas, dia memang tak payah bayar video. Tetapi itulah kata kadang dia khalid. Tak bayar bila tunggu rejak lah bayar. Rejak masuk. Dia bayar sikit. Kali-kali ajak pergi Syakban. Weh, ni 10 Syakban aku ada 7 hari lagi. Berapa puluh hari yang tinggal? 15. 15 hari mesti masuk Syakban tak ada. Kira-kira tak ada. Bila tak ada, masuk Ramadan. Masa tu baru kena dia baru cuba. Kan? Bila dia nak 2 cuba tahun depan, tahun ni bawa pergi ke tahun depan. Tu baru dia naik. Jadi ganda cupak secupak jadi 2. Jadi 2 cupak. Dia berhenti, dia bayar puasa berhabis. Dia cupak tu naik dah? Cupak tak naik dah. Dia tak naik ganda dah. Dia berhenti cakap 2 cupak tu lah saja.
Tu kita kalau kata puasa sunat tu lebih baiklah kita niat qada tu. Kita niat qada dia pun tak payah bayar lah. Tak payah bayar. Tapi bila kita tak berhenti tu yang dia nak saham akhirat. Allah dah. Betul je. InsyaAllah dah. Okey lah. Okey, jahil nak. Semua orang jahil kan. Dalam kejahilan kita tahu syariat puasa itu wajib. Bodoh macam mana pun kita maaf nak. Jahil tu bodoh, bodoh tu jahil. Okey? Kalau kata bodoh macam rasa kasar sikit kan. Kalau kata jahil ni lembut lah sikit. Dah serupa lah. Tak? Waktu kita jahil dulu kita tinggal dan kita tak bayar. Mengakibatkan cupok kita naik. Bila cupok kita naik, kita masih hidup kira lah. Kalau tidak kita mati jenuh nak kita nak tolong kira nak. Dia nak buka aib kita lah pula nak. Lepas tu kita kira. Bila kita kira lah berapa lama. Tu kena rajin kira. Nah. Sekian-sekian tahun aku tinggal 7 hari je. Aku tak bayar langsung ni. Kira umur kita hari ni berapa? Darab pula dengan berapa hari? Darab pula dengan cupak naik berganda tu. Lepas tu bayarlah sikit-sikit. Bayarlah bulanan. Ansuran bulanan. Sebulan RM10. Lebih kurang 10 cupak lah. Kan cupak RM1 kot. 10 kilo. 10 kilo 10 cupak. Bulan depan bayar pula. Boleh tak? Boleh dibuat secara ansuran bulanan. Selagi ada umur. Jahil nak buat macam mana? Minta ampun pada Allah lah. Bertaubat banyak-banyak. Tubu ilallah. Allah Ta'ala itu maha menerima taubat. InsyaAllah nak. Buka, okey. Untuk bulan Syakban ni, kalau 15 ke atas, bagi orang yang istiqamah puasa Isnin Khamis, silakan terus. Sampai bila? Sampai habis. Sampai habis. Tapi bagi dia tak pernah ambil langsung, rejak pun tak ambil, tak dulu dah pergi ambil 15 Syakban ke atas. Tak boleh. Isnin Khamis pun dia tak pernah puasa, Ashura pun dia tak pernah puasa, Arafah dia tak pernah puasa. Tak duduk, ambil 15 ke atas. Itu dipanggil sebagai makruhan tahriman. Makruh yang membawa kepada haram. Tapi kalau yang istiqamah puasa silakan. Teruskan. Sampai habis. Sampai habis. Kecuali kalaulah sunat untuk dia berhenti pada hari Syak. Tahu hari Syak? Kalau nak berhenti pun tak apa. Hari Syak ni, apabila adanya 30 Syakban, maka adanya hari Syak. Hari Syak ni dia akan main sekali sahaja dalam setahun. Tengok kalender, kalau ada 30 Syakban, 30 tu lah hari Syak. Wallahualam. Ya, cat-cat belakang dulu. Kan? Kita tak boleh bagi kepada fakir. Miskin. Okey. Okey. Fidyah kita tak boleh bagi kepada fakir, hanya bagi kepada miskin. Apa beza fakir dan miskin? Fakir ni tak ada apa-apa tu pun. Apa pun dia tak ada. Miskin ni dia ada, tapi tak cukup. Dia ada, tapi tak cukup. Kalaulah fidyah ni tidak boleh diberi kepada fakir, hanya diberi kepada miskin, kita tengoklah. Hak yang tak ada apa-apa tu tak boleh bagi, hak yang ada tapi tak cukup tu boleh bagi. Bayangkan. Jadi hukumnya boleh. Minal fuqara wal masakin wal yatama wa ibnus sabil.
wal gharimi. Bahkan kalau kata di kalangan kita ni yang rasa miskin, masuk rasa miskin ni dia dapat ada imbuhan tapi tak cukup. Main hujung-hujung bulan tak cukup. Katalah lah ni orang kira kalau kata gaji hari ni 2,400 masih lagi dalam kategori miskin. 2,400 kita ni dengar hish 2,400 banyak tu, tapi masih dikira dalam kategori miskin. Kalau kata dia nak pergi ambil fidyah boleh tak? Boleh. Kita ikut harga semasa, tingkatan sara hidup hari ni yang semakin tinggi. Jadi apatah lagi yang fakir, lagilah dia tak cukup. Dia boleh tak? Boleh kita bagi kepada dia nak fidyah. Hari ni fidyah orang dah tukar daripada beras ditukarkan kepada RM. Sebab apa? RM ni mudah alih. Mudah nak bawa. Boleh lipat-lipat bawa dalam sampul. Beras nak kena tanggung. Jadi boleh tak kalau kita pergi bagi, tak pergi bagi beras, kita bagi duit dekat dia? Boleh. Tengok keadaan tingkatan taraf hidup dia di antara fakir ataupun miskin, anak yatim, ibnu sabil yang berada di jalan Allah Ta'ala, para mu'alaf, orang yang terputus bekalan, musafir yang terputus bekalan. Banyaklah, ada 8 asnaf. Allah ya. Ada juga anak yatim yang kaya, no? Tak boleh walaupun dia yatim, tapi dia kaya raya tak boleh. Fitrah, bayar fitrah kepada anak. Dia mampu, dia ada pendapatan dia sendiri. Adakah tanggungjawab ibu bapa dia? Okey, apabila dia dah boleh sara diri dia sendiri, bukan tanggungjawab ibu bapa dia nak bayar. Tapi kalau ibu bapa dia nak bayar sebab dia dah biasa bayar, dia nak bayar juga, yang tu dia kata sedekah lah. Sedekah ke anak dia lah. Di antara sebaik-baik sedekah kepada ahli keluarga kita. Boleh lah. Tak menjadi salah, dia boleh bayar. Walaupun anak tu ada kemampuan. Alah RM7 kot, bukan banyak mana kan. Kalau ni nasi pun sebantai pun RM10 sebantai lah, bukan sejemput. Okey. Allah Allah. Okey, baik. Itu termasuk dalam kategori miskin. Dia tak kerja, suami dia tak kerja, pencen pun tak ada. Harap belah ihsan daripada anak-anak saja bagi. Adakah dia layak menerima zakat? Kalau kata anak-anak, seorang anak bagi 1,000, 3 orang anak 3,000. Dia tak layak dah terima. Tapi anak-anak bagi dikatalah, kalau dah kata mereka sendiri ada kehidupan, banyak mana sangatlah mereka nak boleh bagi. Tunggu belas ihsan daripada anak-anak. Kalau ni tahu, kadang bulan ni dia bagi 200, bulan depan dia kerot, mak potong elang bulan ni. Kami ni Astro naik melambung 2 bulan tak bayar. Dia mak yang dia potong. Kan? Padahal terdesak dia main pula. Mak ada bang 50. Bagi dah lah potong elang mak ni. Dan minta pula. Itu di kalangan miskin layak menerima zakat. Layak menerima zakat. Kita nak bagi zakat pun kita tengok orang. Bukan sembrono saja kita nak bagi. Tapi ada yang orang tak tahu. Dia tahu diri dia layak tapi dia ambil juga. Jawablah dengan Allah. Jawablah dengan Allah. Jawab dengan manusia pun kita dah rasa terketak-ketak. Tambahlah nak jawab dengan Allah. Allah Allah. Tak ada apa tak ada apa, saya sudah dulu Ya. Okey.
Okey. Ha. Okey. Okey, baik. Mak saya anak menyawa ikan. Faham lah menyawa ikan ni. Anak taklah sesenang mak. Nah, jadi mak ni dia bagi dekat anak dia. Hamil 2000 ni hampir sedekah kat siapa-siapa. Kita ni ingat aku pun susah. Kat aku dia tak mau bagi kau. Dia nak suruh aku pergi sedekah kat orang. Boleh tak dia ambil dah betul? Ya boleh. Ya. Padahal anak tu makan luar pun duit orang. Ha? Hak dia sendiri tak ada apa. Dia pun harap. Orang belanja dia. Dah. Kan? Ha. Jadi boleh ambil nah? Boleh ambil. Di antara sedekah tersebut boleh. Pengen ambil semua. Ha. Boleh tak? Ha, boleh diambil tak? Daripada sedekah tersebut. Sebenarnya sedekah pada anak pinak ni 20 kali ganda pahala Allah Ta'ala bagi tau. Ha, tapi tengok anak pinak lagi. Ha? Yang ni jagat membagi kat anak pinak saja sampai tak pergi kelain. Tak boleh lah. Tak soft toy kan? Ha? Sedekah kepada anak pinak ni pahala cukup banyak. 20 kali ganda tau. Allah Alam nak. Tak ada apa dah nak. InsyaAllah nak. Kita jumpa lagi kalau ada rezeki. Mungkin bulan Ramadan kita boleh jumpa lagi. Okey, ada seorang sahabat kita nak tanya. Ya silakan Mak Janita. Ada nak tanya? Ya. Ustazah, saya nak tanya berkenaan yang kata doa mustajab di antara dua khutbah tu. Kalau kata kita kat rumah ke ataupun kita nak tahulah antara yang masa tu, antara dua khutbah tu waktu bila Ustazah? Okay, di antara dua khutbah tadi yang saya kata doa mustajab antara dua khutbah tu bila waktu khatib duduk tu. Ha, kita tengok TV kan. Kita tengok TV, khatib baca khutbah. Kita nak pergi tengok dia di masjid kita tak nampak. Waktu kita tengok TV. Khatib kan dia duduk. Sebelum dia tamu khutbah kedua, syarat dia kena duduk. Ha, waktu dia duduk tu. Itu yang dikatakan doa di antara dua khutbah. Mintalah waktu tu di antara doa yang ijabah yang dimustajabkan oleh Allah Ta'ala. Allah Alam. Ini di antara pendapat para ulama. Tapi Rasulullah tak maksudkan secara betul, secara objektif. Subjektif Rasulullah tak apa. Ulama-ulama lah yang mengkaji, mencari waktu-waktu mustajab. Ha? Nampak khatib duduk tu, kita tahu baca doa. Kemudian kita pergi sembahyang raya kan. Sembahyang raya kan perempuan boleh pergi. Dengar khatib baca khutbah kan. Akhir. Khutbah raya akhir. Pakat-pakat orang lari turun. Kita jangan turun. Tunggu khutbah tu sampai habis. Waktu dia duduk tu, baca doa. Baca doa. Doa apa kan sahabat pernah tanya kepada Rasulullah. Nak baca doa apa ni? Sangat khatib bukan dia duduk. Melengok, minum kopi dah. Lagi dia bangkit. Rasulullah kata minta sihat. Minta sihat. Abang ada yang duduk lama sikit? Okey. Wallahualam. Janita. Okey nak? Soalan, Ustazah. Berkenaan dengan rahmat Allah tu tadi Ustazah beritahu kan, kita mendapat 100 rahmat Allah, satu saja kat dunia ni kan, 99 insyaAllah di akhirat kelak lah. Saya nak tanya rahmat tu dekat dunia ni, satu rahmat dengan nikmat tu lah kan, nikmat Allah. Satu lagi rahmat kita masuk syurga tu dengan rahmat Allah. Apa perbezaan antara dua rahmat tu kat dunia ni? Okey, perbezaan rahmat di dunia dan juga rahmat di akhirat. Tadi saya kata Allah Ta'ala bagi satu rahmat. Satu di dunia yang kita kongsi sama-sama. Yang kita rasa belas kasihan. Yang kita nak rasa sayang dekat kawan tu. Yang kita nak jatuh simpati dekat kawan ni. Begitu juga termasuk dengan binatang-binatang yang nak makan kita tak jadi. Dia tengok kesian. Dia tengok binatang kawan ni. Kemudian kita menyayangi anak kita sayang kat orang tu. Itu semua dipanggil rahmat di dunia. Yang Allah Ta'ala bagi satu saja dekat kita. Yang kita rasa seronok, suka, itu rahmat. Semua ni rahmat. Okey. Ke syurga. Kita masuk syurga dengan rahmat. Rahmat daripada Allah. Apa beza rahmat di dunia dengan rahmat di syurga? Bezanya amat besar.
Rahmat di akhirat akan bawa kita ke syurga. Atas belas simpati Allah Ta'ala, dosa yang kita bawa punya banyaklah. Makhluk seperti saya ni, dosa paling banyak. Kembali kepada Allah, harap rahmat di akhirat nanti, kerana rahmat itulah yang akan menghantar kita ke syurga. Bezanya rahmat di dunia berkasih sayang sesama makhluk. Nah, tetapi rahmat di akhirat akan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga. Sebab daripada rahmat di akhirat nanti. Beza sangat. Nah, rahmat di dunia ni apa yang kita rasa kali ni? Kita rasa sejuk, kita rasa panas, kita rasa sedap, kita rasa manis masin. Itu semua rahmat daripada Allah di dunia. Sementara, betul tak? Kita pernah dulu sihat, lalu ni sakit kan? Itu semua rahmat Allah. Tapi rahmat ni terhenti satu saja di dunia. Bila di akhirat kita nak rahmat daripada Allah untuk menghantar kita ke syurga, tu beza dia. Nah, rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Kina? Masih tak? Ya, sama-sama kasih. Bina? Okey, kalau tak habis kita simpan pula. Nah, kita simpan soalan. Tulis siap-siap. Nanti lupa no. Ada orang kata tengok ustazah hilang nak tanya apa, tapi nak tanya. Nah. Ya Allah a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami lisan yang lembut basah mengingati dan menyebut nama-Mu, hati yang penuh segar mensyukuri nikmat-Mu, serta badan yang ringan menyempurnakan ketaatan kepada perintah-Mu. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami din, cara hidup yang jitu dan unggul, selamat daripada segala mara bahaya dan petaka. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami menentukan nasib diri kami sendiri, walau sekadar sekelip mata atau kadar yang masa yang lebih pendek daripada itu. Wahai Tuhan yang paling mudah dan cepat memperkenankan pinta, perkenankanlah doa kami ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustazah.